Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, pada hari ini saya akan sambung baliklah untuk chapter bagi differentiation. Okay, jadi ini adalah differentiation yang lebih kepada dari segi application. Kalau sebelum ni, yang last week, kita lebih dari segi nak tahu dari segi basic function sahaja untuk berkaitan dengan differentiation. Lebih daripada basic lah. Tapi dalam case ni, kita akan applykan daripada basic yang kita pernah pelajari pada minggu lepas, kita aplikasikan dalam kehidupan seharian lah. Sebab ada, kita tahu differentiation, how kita nak differentiate, how kita nak buat derivative, nak buat quotient rule dan sebagainya lah. Tapi dari segi aplikasi yang kita boleh gunakan tu, ramai yang tak tahu. Jadi sebenarnya untuk aplikasi ni, kalau kita masuk dalam bidang alam pekerjaan tu mungkin kita tak berapa nampak dari segi kefungsian untuk differentiation. Sebab selalunya kita bergantung kepada software yang dah disediakan oleh pihak tempat kerja masing-masing lah. Okay, jadi dari segi coding, programming yang applied dalam software itu kita selalunya guna differentiation. Okay, jadi untuk differentiation ni maknanya kita kalau bidang yang berkaitan dengan forensik kan. Okay, kalau bidang forensik kita nak tahu bilakah mayat tu meninggal. Okay, jadi tempoh masa yang kita nak tahu dari segi okay, katakanlah kita, forensik ni pergi ke tempat kejadian tu A. Kejadian A. Okay, ada kes pembunuhan. Jadi kita nak tahu bila masa tu meninggal. Jadi bila kita nak tahu masa tu meninggal di tempat tu maknanya kita akan selalunya kita akan guna method differentiation lah. Okey, jadi sebenarnya bila nak jadi ahli forensik pun kena pakar dalam bidang matematik. Kalau nak jadi bidang nak jadi sebagai pegawai sains fizik pun yang berkaitan dengan fizik pun kena ada kemahiran dalam bidang matematik. Dia sebenarnya matematik ni adalah part of science, dia sangat luas. Kalau bidang untuk engineering lebih dari segi pengukuran, adakah tiang yang ingin kita apa kita nak pergi ke tapak-tapak tu kan dia ada formula dia sendirilah. Jadi yang itu tugas bahagian engineering lah. Kesan engineering dia adalah pengiraan-pengiraan dia yang itu bergantung kepada matematik. Okay, tapi untuk differentiation ni lebih kepada okay, kalau bidang bisnes kita nak tahu dari segi marginal cost berapa, profit berapa, profit cost, dari segi revenue, okay, dan sebagainya lah. Yang itu selalunya berkaitan dalam bidang bisnes. Tapi kalau bidang management, kebanyakan lebih kepada HR lah. Tak berapa sangat kita guna untuk differentiation. Tapi mana-mana bidang yang berkaitan dengan sains ni, memang kebanyakannya guna basic differentiation lah. Okey, jadi untuk chapter hari ni kita lebih kepada contoh untuk business sahajalah basic differentiation ni. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah example. Okay, example 1. A company can produce a maximum of 1,500 widgets. Okey, inilah maximum product. 1,500 widgets in a year. If they sell as widget during the year, then their profit in dollars is given by. Okey, ini adalah equation bagi profit. How many widgets should they try to sell in order to maximize their profit? Okey, ini adalah example 1. Bagaimana untuk kita dapatkan berapakah widget yang dapat dijual sekiranya kita nak dapatkan maximum profit. Okey, kita sebagai orang bisnes ni kebanyakan nak tahu dari segi minimum profit, paling minimal, lepas tu nak tahu dari segi maximum profit. Okey, jadi maknanya sesuai lah kalau kita guna method untuk differentiation. Okey, jadi untuk example 1. Okey, jadi seterusnya kita boleh buat differentiate lah. Okey, untuk differentiate yang ni adalah equation. Okey, jadi untuk differentiate P, okey, X. Okey, equal to, okey, yang 30,000 no coefficient of X. Jadi tak adalah. Okey, and then ni negative 3, 360,000. Okey, sebab ada S. And then plus 2 times 750. 750 X sahajalah sebab jadi X ni akan minus dengan 1. Sebab yang 2 tu dah dipindahkan ke depan. And then minus 3 pindah ke depan.
3 times 1/3 S, yang ni jadi minus 1. Jadi S the power of 2. Okey, jadi last kali kita akan dapat negative 360,000 plus 1,500 S minus, yang ni tak adalah yang ni. Okey, jadi S the power of 2. Okey, itu jawapan akhir bagi first derivative. Okey, jadi selepas tu barulah kita kena dapatkan nilai bagi S. Kat sekarang ni kita ada S kuasa 2, okay, negatif 360,000 plus 1,500 S minus S kuasa 2. Jadi bila kita nak buat tu, boleh guna kalkulator untuk dapatkan nilai X. Okay, yang X, dia akan dapat 2X lah. Okay, kalau guna kalkulator yang biasa, yang Casio tu, boleh tekan mode, press button mode, 3 kali, and then awak akan nampak ada dekat kalkulator tu ada EQN, MAT, VCT. Jadi awak dapat EQN lah sebab sekarang ni kita nak derive for the equation. Okay, jadi awak pun klik number 1. Okay, 1. And then unknowns, tanda soal. Okay, lepas tu ada 2 ataupun 3. Sekarang ni kita guna kuasa 2. Maknanya, awak press button right, klik right dulu, okay, keluar degree. Okay, degree and then baru tekan number 2. Okey, jadi baru masukkan nilai. Okey, yang A tu refer untuk yang ada kuasa lah. Okey, sekarang dalam kes kita tu negatif X kuasa 2. Jadi negatif 1. Okey, yang B 1,500. Okey, yang C negatif 360,000. Okey, jadi awak akan dapat dua answer lah, iaitu satu X1 kita akan dapat 300. Satu lagi X2 awak akan dapat nilai 1,200. Okey, ni hasil daripada kalkulator lah. Kali kita pun samalah. Dia kali kita buat dalam bentuk yang standard ni. Jadi ni S. Okay, S minus 300. Okay, satu lagi S. Okay, minus 1,200. Equal to 0. Okay, daripada sini boleh kita akan dapat nilai S 300. Satu lagi S 1,200. Okay, 1,200. Okey, jadi daripada ni kita pun dah ada dua value. Sekarang ni kita nak tahu which value of S ni yang boleh maximize dia profit. And then, barulah kita boleh substitute daripada nilai X ni ke dalam asal ni lah, yang X ni. Sebab kita sekarang nak dapatkan nilai maximize. Kalau nak dapatkan nilai minimum pun, kita akan substitute daripada nilai X ni kepada equation yang asal. Okay, maximize dan minimize. Kita akan substitute kepada equation yang asal. Bukan pada equation yang kita dah derive. Tapi sebaliknya kita guna pada equation yang asal. Bila melibatkan maximize and minimize. Okay, kena ingat itulah. Okay, jadi kita pun substitute daripada formula. Okay, kita start dengan P. S adalah 300. Okay, P S 300. Okay, daripada 300 ni, maknanya kita dah substitute. Maknanya 13 million minus 360,000. X tu adalah 300. Okay, plus 750 X squared. Maknanya 300 kuasa 2 minus 1/3. X tu adalah 300 kuasa 3. Jadi last sekali awak akan dapat 102 juta lah. Okay, 102 juta million. Okey, yang satu lagi adalah P. Okey, yang P untuk 1,200. Okey, P yang 1,200 awak boleh substitute lah daripada formula yang asal. Okey, 1,200 awak akan dapat nilai dia akan jadi okey, silap. Okey, yang ni silap, yang P 300 awak akan dapat nilai negatif. Negatif 90. Okey, 500,000. Okey, silap. Okay, boleh kira sendirilah. Yang 1,200 sini akan jadi 102. Okey, 102 juta. Okey, daripada sini bila kita buat perbandingan antara
P yang 300 ni, yang X di 300 produk ni, 300 ni, 300 ni, dengan 1200 ni, kita boleh nampak yang paling banyak mengeluarkan profit adalah 1200 wicket. Maknanya dengan 1200 wicket ni adalah produk ni, kita mampu mendapatkan keuntungan profit maksimum sehingga 102 juta dolar. Okay, 102 juta dolar. Kalau berbanding kita menghasilkan produk sebanyak 300, kita akan dapat decrease lah, rugi. Okay, jadi bila kita nak dapatkan keuntungan maksimum profit, maknanya kita kena hasilkan maksimum 1200 wicket. Okay, kalau kita nak dapatkan yang maksimum untuk 1500 pun kita boleh buat. Kita boleh substitute daripada X ni lah, barulah kita akan dapat. Okay, tapi sebenarnya ni adalah equation lah, equation. Okay, jadi jawapan akhirnya ni lah. Okay, 102 juta dan juga satu lagi negatif 9500,000. Okay, aku dapat dua jawapan. Dan last sekali aku kena explain sedikit lah. Okay, jadi maknanya kita perlukan at least 1200 produk untuk dapatkan maximum profit. Okay, example 2. A management company is going to build a new apartment complex. Okay, they know that if the complex contain X apartments, the maintenance cost for the building landscape will be, okay, inilah maintenance cost equation. Okay, the land they have purchased can hold a complex of at most 500 apartments. How many apartments should be complex have in order to minimize the maintenance cost? Okay, tadi kita lebih kepada maximize. Okay, kali ini untuk minimize the maintenance cost. Okay, jadi dari segi proses untuk kita calculate this equation pun samalah dengan yang previous one. Cuma sekarang ni kita fokuskan untuk minimize, lebih kepada discussion nantilah, interpretation. Okay, yang first thing kita perlu buat ialah kita kena buat derivative. Okay, differentiate. Okay, C X atas S equal to, okay, yang ni tak adalah. Jadi 14 minus yang 2 ni pindah ke depan jadi 0.0x sahaja. Okay, yang ni dah jadi minus 1. Okay, and then awak dapatkan nilai S. Okay, daripada equation ni awak akan dapat nilai S equal to 175. Okey, daripada 175, barulah kita substitute daripada formula yang asal. Okey, jadi formula yang asal C S 175. Okey, bila buat 175, okey, 4000, okey, 4000 plus 14 times 175 minus 0.05 and 04, 175 the power of 2. Jadi last sekali awak akan dapat nilai 5225. Okay, 5225 dolar lah cost. Okay, kalau yang ni dia minta at most, mana paling banyak C500. Okay, awak boleh ganti ke C500. Okay. Boleh convert balik, substitute balik dalam formula asal. Okay, awak akan dapat nilai 1000. Okay. Jadi, bila kita buat perbandingan, compare between 175 and 500 product, apartments, okay, apartments, kita akan dapati nilai yang paling minimum untuk maintenance cost adalah okay, $5,225 ke 1000. 1000 lah. Maknanya dalam kes ni, bila kita researcher nak mendapatkan nilai yang paling minimum untuk maintenance cost, dia perlulah purchase produk sekurang-kurangnya 500 apartment. Okay, kalau dia beli dengan 175 apartment, dia akan dapat $5,225. Okay, dalam kes ni soalan minta untuk kita compare lah, maknanya how many apartments should be the complex have in order to minimize. Maknanya 500 compare with 175. Okay, jadi jawapannya adalah 500 lah. 500 to minimize the maintenance cost. Okay, yang seterusnya, example 3.
Okay, yang example 3, the production cost in dollars per day of producing X wicket is given by. Okay, this is the equation for the production cost. Okay, what is the marginal? Okay, kita tinggal the marginal cost when S equal to 175 and S 300. Okay, dalam yang example 3 ni ada dua soalan. Okay, ada dua soalan lah. Okay, what do you answer tell you about the production cost? Okay. Sekarang ni, macam biasalah, kita kena buat differentiate terlebih dahulu lah. Okay, differentiate untuk C. Okay, CS. Okay. Okay, ni tak ada. Jadi tinggal 6 minus 0.08 S plus 0.0009 S the power of 2 S squared. Okay. Ni adalah derivative, first derivative. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan nilai marginal cost untuknya S 175 dan 300. Okey, jadi daripada ni, dalam kes ni dia tidak melibatkan maksimum dengan minimum. Macam yang sebelum ni, macam pada example 1 dan juga example 2. Kalau example 1, example 2 dia ada melibatkan minimize. Dan juga yang ni adalah melibatkan maximize. Okey, jadi bila melibatkan minimize dan maximize, hasil daripada derivatif ni kita akan substitute pada equation asal. Tapi kalau untuk example 3 ni, yang lebih senanglah saya bagi hint, maknanya kita akan substitute pada yang dah derivatif, bukan pada equation asal. Okey, jadi bila untuk X ni, untuk marginal cost ni, awak boleh substitute daripada sini lah. C 175. Okey, 175. Maksudnya awak akan substitute daripada yang differentiate ni. Sebab ni nak dapatkan nilai marginal cost. Bukannya maksimum, bukannya minimum. Kalau yang maksimum minimum tu adalah melibatkan critical value, kita akan substitute daripada equation asal. Yang ni kita bukan nak mendapatkan nilai maksimum minimum, terus direct kepada marginal cost. Jadi awak boleh substitute lah. Okay, substitute 175 menggunakan first derivative ni. Okay, 6 minus 0.08 times 175 plus 0.009 times 175 kuasa 2. Okay, square. Okay, jadi last sekali awak akan dapat 90.5625. Okay, satu lagi untuk yang 300. Okay, C 300. Okay, sama juga case, awak akan substitute pada yang dah first derivative. Jadi awak akan dapat 63. Okay, jadi kita pun dah dapat dollar lah cost bagi setiap produk untuk yang 175 dan juga yang produk 300. Okay, what do you answer tell you about the production cost? Okay, jadi daripada sini apa yang kita boleh explainkan, dengan nilai sebanyak RM19 ni, 56 sen ni, kita mampu menghasilkan produk sebanyak 175. Kalau kita ada nilai duit sebanyak RM63, kita mampu menghasilkan produk sehingga 300. Itu dari segi explanation lah. Okay, production cost. Okey, maknanya dengan nilai tu kita boleh dapatkan 175 wicket. Wicket ni. Okey, wicket. Okey, satu lagi kita dapat 3 dengan RM63 ni, $63 ni. Okey, dolar lah bukan ringgit. Kita mampu menghasilkan 300 produk. Okey, itu dari segi jawapan yang nombor 2 lah, explanation. Okey, yang first tu hanya untuk kita dapatkan nilai sahajalah, what is the marginal cost. Okey, dan seterusnya example 4. Okay, example 4, the production cost in dollars per month of producing X wicket is given by. Okay, what is the marginal cost when X equal to 200 and X equal to 500? What do you answer tell you about the production cost? Sama lah dalam case macam sebelum ni. Okay, seperti biasa kita buat first derivative. Okay, first derivative. Okay, CS.
Okey, yang ni tak adalah. Jadi terus kepada 0.5. Okey, yang ni bila dalam kes ni 1000 bila kita linearkan dia akan jadi x the power of -1. Jadi -1 ni bila kita pindah ke depan jadi negatif lah. Negatif 1000 minus 1 akan jadi negatif KS negatif 2. Okay, bila kita buat dalam bentuk fraction akan jadi 1000 bahagi dengan X kuasa 2. Okay, jadi sini akan jadi negatif minus 1000 divide by X kuasa 2. Okay, jadi sama juga bukan minus bang. Marginal cost. Boleh substitute lah. 6/200. Okay, substitute daripada formula ni yang first derivative ni awak akan dapat nilai okay, 0.25. And then next C 500. Okay, awak akan dapat sebanyak nilai 0.46. Okay, sama juga explanation macam tadi lah. Kalau kita hasilkan produk, kita memerlukan at least 25 sen untuk hasilkan 200 produk. Okey, kalau yang ni kita memerlukan at least $0.46 untuk hasilkan produk sebanyak 500. Okay, itu yang nak masukkan sini lah. Okay, what do your answer tell you about the production cost? Okay. Okay, dan last kali untuk example 5. Okay, the production cost in dollars per week of producing X. Because is given by. Okay, ada dua equation. Okay, first equation melibatkan untuk yang production cost lah. Production cost. And then yang equation yang second ni melibatkan tentang demand function. Okay, for the widgets is given by. Okay, yang ni example 5 ni dia pie sikit lah. Okay, what is the marginal cost, marginal revenue and marginal profit? Maknanya tiga kita kena dapatkan. Bila menggunakan X tu adalah 200 and 400. What do these numbers tell you about the cost, revenue and profit? Okay, jadi bila revenue, okay, dalam equation ni, revenue ni, dia melibatkan dari segi yang PX ni. Ini adalah revenue. Okay, ini adalah revenue. Tapi untuk revenue, bila equation tu kita kena tambah X. Okay, tambah X. Jadi contohnya, untuk revenue, okay, revenue, okay, dia jadi S, P, S. Okay, revenue pada SPS, pada demand function. Okay, jadi dalam case ni kita tengok yang PS ni adalah ni lah. Bila tambah S, dia akan jadi 250 S. Okay, plus 0.02 S dah ada kan? Jadi S squared minus 0.0011 S kuasa 3. Okay, dia akan jadi S. Revenue tu equal to SPS. Maknanya akan jadi X pada semua sekali lah. Okay, times X. Okay. Okay, selesai untuk yang revenue. Lepas tu untuk dapatkan profit. Profit ni dia ada formula. Profit ni adalah formula bagi profit. Okay, profit equal to revenue RS, okay, revenue minus cost CS. Okay, ini formula untuk kita dapatkan profit. Okay, sekarang ni kita dah selesai untuk dapatkan revenue. Kan? Kalau yang CS tu dia dah bahagilah, yang ni adalah CS. Okay, yang ni revenue kena XPS. Maknanya yang PS ni perlu times dengan X. Okay, yang demand function ni. Yang demand function tu kena ada times X. Okay, jadi maknanya kita kena buat equation untuk yang profit lah. Okay, yang untuk yang profit kita belum ada lagi. Okay, yang ni kita saya terlupa untuk buat satu slide lagi untuk senang kita nak tunjuk example lah sebenarnya. Sekejap Okay, okay, okay. Okay, sekarang ni kita tengok pada example yang 5 tadi. Okay, yang example 5,
Okay, saya recap balik. Okay, yang ini adalah PS. Okay, inilah demand function. Okay, sekarang ni yang ni melibatkan untuk bila kita nak dapatkan revenue kita kena jadi equal to SPS. Maksudnya dalam kes ni, yang PS equation ni kena times dengan S. Okay, baru kita akan dapat result untuk revenue. Jadi bila untuk profit ni, bila melibatkan profit, dia ada formula dia sendiri. Profit revenue ya, RS minus dengan CS. Okay, revenue minus cost. Okay, jadi revenue kita dah dapat lah. Kita cuma darab dengan X sahaja. Yang cost ni pun kita dah dapat. Yang ni direct. Okay, jadi sekarang ni kita nak dapatkan untuk yang profit sahaja. Okay, jadi untuk yang profit. Okay, saya tulis sini balik yang profit. Profit. Okay. Equal to RS. Minus CS. Okay, yang RS. Yang tadilah yang SPS. Maknanya 250S 250S plus plus tengok pada ni okay, 250S plus 0.02S squared minus 0.001S the power of 3. Okay, mana tulis kat sini lah. Okay, 0.02S squared minus 0.001S the power of 3. Okey, sekarang ni minus. Okey, minus. Tengok pada yang asal ni, minus yang CS. Okey, yang CS ni yang ni lah. 4000 minus 32S plus 0.08 squared plus 0.0006 S the power of 3. Okey, yang ni lah semua sekali. Okey, jadi 4000 okay, plus minus tak? Okay, minus 32S plus 0.08 squared. Satu lagi plus 0 ada 4 kali lah. Okay. Plus 0.00006 S the power of 3. Okay, jadi apa pun simplifykan balik. Okay, yang ni jadi negatif lah semua sekali lah. Okay, jadi 250 S plus 0.02 S squared minus 0.001 S to the power of 3 minus 4000. Okay, plus 32S. Lepas tu minus 0.08 X squared minus 0.00006 X3. Okay. Jadi, kita pun boleh simplify. Okay, yang 250S ada tak yang sama ni? Okay, adalah. Yang ni, 250S dengan 30S. Jadi, 282S. Okay, lepas tu yang 0.02X squared. Okay, yang ni ada. Lepas tu yang ni. Okay, jadi 0 plus 0 positif 0.02X squared minus 0.08 squared akan jadi negatif. Okay, negatif 0.006S squared. Okay, yang ni dah ada lah. Okay, and then yang S kuasa 3 ada. Okay, minus 0.001S the power of 3 minus 0.006S kuasa 3. Okay, jadi kita akan dapat minus 0.00106 S the power of 3. Okay, yang ni selesai. Yang ni pun selesai. Okay, tinggal lagi last sekali adalah negatif 400. Okay, jadi bahawa kita selesai untuk dapatkan yang profit sahaja. Okay, ini equation bagi yang profit. Okay, yang equation bagi yang cost pun dah ada. Equation bagi yang revenue pun dah ada. Okay, yang ni revenue.
Okay, revenue, cost. Okay, ini untuk dapatkan profit. Okay, jadi sekarang ni kita nak dapatkan marginal cost. Okay, bila marginal cost, marginal revenue dan juga marginal profit ni kita kena buat derivatif lah. Okay, kena buat derivatif. Okay, jadi yang CS. Okay, yang kita start dengan cost. Okay, C. Okay, derivatif untuk yang cost. Okay, yang cost ni kita tengok yang cost. Okay, yang cost. Okay, jadi negative 32 plus 0.16x plus 0.00018x squared. Okay. Jadi dalam kes ni kita ni lah. Mana boleh ni lah. Okay, negative 32 plus 0.16x okay, plus 0.00018x the power of 3. Okay, and then yang untuk RS. Okay, yang ni untuk RS. Derivatif untuk R pula. Revenue. Okay, revenue 250 lah. 250 plus 0.04x minus 0.003x tu kuasa 2. Okey, yang dan last sekali profit. Okey, P profit. Okey, profit. Okey, awak dapat 200 yang ni lah. Okey, 218 tu minus 0.12. 0.12x. Okey, minus 3 times 0.00106 kita akan dapat 0.0031x 18x squared. Okay, yang ni tak adalah. Lepas pada derivatif. Okay, sekarang ni kita nak substitute daripada yang ni. Okay, yang 200 and 400. Okay, jadi kita kena buat dua kali lah. Maknanya kita kena substitute untuk yang X200. Lepas tu yang untuk 400. Okay, jadi yang dua, maknanya kita akan substitute daripada yang ni lah. Daripada ni. Okay, bukan daripada equation yang asal. Sebab ni menyebabkan marginal bukan maksimum ataupun minimize. Okay, marginal. Jadi bila kita cari identify untuk yang C2 tu. Okay, ni saya dah kira siap-siap lah. Kalau C2 tu, awak akan dapat nilai 7.2. Okay, kalau C400, awak akan dapat nilai ke 60.8. Okay, yang R pun sama. Awak pun substitute R dan juga P. Okay, yang kalau 200 ni dapat 138. Lepas tu R400. Ini R400 yang derivatif lah. 400 akan dapat negatif 214. Okay. Lepas tu yang P200 akan dapat nilai 130.8 dolar. Lepas tu P400 okay, dapat sebanyak negatif 274.8 dolar. Okey, dah selesai yang ni. Jadi daripada ni diminta untuk explain balik tentang cost, revenue and profit. Okey. Okey, daripada ni bila kita buat perbandingan bagi produk yang menghasilkan 200 dan 400. Kalau dengan 200, kita dengan nilai 7.2 dolar ni, okay, 7.2 dolar kita akan dapat profit sehingga RM130.80. Dan juga revenue dia adalah 138 lah. Kalau profit kita akan dapat RM130.80. Dengan nilai yang awal-awalnya 7.2 sen lah dengan produk sebanyak 200. Tapi kalau produk yang sebanyak 400 ni, kita akan dapat profit negatif. Maksudnya decrease. Negatif. Kita akan dapat rugi lah. Rugi RM274.80. Negatif. Hutang. Negatif hutang. Jadi dalam kes ni, bila kita nak dapat profit,
kita perlukan produk sebanyak 200 sahaja. Yang X ni 200 sahaja. Okay, produk producing X wicket ni maknanya kita perlukan wicket sebanyak 200 sahaja untuk kita dapatkan profit sebanyak RM130.80. Jadi kita tak perlulah hasilkan produknya banyak-banyak sehingga 400 lah. Sebab boleh mendatangkan kerugian 274. Okey, itu adalah kesimpulan daripada yang inilah soalan nombor 2 ni. Okey. Okey, dan okey, ni dah habislah untuknya example. Example pun dah habis. Okey, jadi saya ada bagi tinggalkan exercise 1. Exercise 1, exercise 2 pun ada. Saya ada bagi exercise 2 sama juga example dengan yang tadi lah. Boleh practice dekat rumah. Okay, practice. Okay, yang ni pun sama je sebenarnya. Cuma kita ada buat kelainan sikit lah. Dari segi proses nak kira tu sama. Okay, itu sahajalah daripada saya. Okay, kita sekian. Terima kasih.